Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazain rahmatika wadzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat, ayah ibu, warga jemaah Masjid Ceruk Tukun Bawah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Pertama-tamanya kita melafazkan kalimah tahmid sebagai tanda syukur kita kehadrat Allah Ta'ala di atas kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan juga di atas segala kurniaan nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita sehinggalah pada saat dan ketika ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pejam celik, bujuklah pejam tu dia tak terus celik-celik. Kita dah pun berada dalam bulan Syaban, dan hari ini kita hari ini 5 Syaban masuk 6, 5 masuk 6. Jadi bila kita berada dalam bulan Syaban ni, kita kena peringatkan diri kita. Kita kena peringatkan diri kita kerana apa? Inilah bulan yang mana Nabi sebutkan sebagai bulan yang ramai manusia lalai. Ramai manusia jadi lalai dalam bulan ni. Manusia ramai jadi ghaflah. Ghaflah ni bahasa Penang lah. Ghaflah ni bahasa Arab lah. Kita ada sebut ghaflah. Hang ni ghaflah betul ya. Bahasa Arab betul. Tapi kita hebat lagi Penang ni. Penang lagi kemah lagi, dia tambah lagi. Ni ghaflah jingga betul. Dia main jingga pula. Takat ghaflah tu Arab sebut lagi na'am, tapi entah ghaflah jingga dia jam tu. Dia sebut surahullah azim tu. Kenapa dia pun tak tahu main mana pula jingga ni. Allah, dia pun penin. Dalam sabda Nabi, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini ditanyakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, yang mana beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tak pernah melihat
engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan ini. Lalu Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, qala Rasulullah SAW, dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Hadis daripada riwayat Nasa'i menerusi kitab puasa dan juga berkaitan dengan puasa Nabi SAW, yang mana sabda Nabi tersebut bermaksud ia adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitulah bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan-bulan yang diangkat sekalian amalan kepada Rabbul Alamin, yakni Allah Ta'ala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nabi kata, Nabi yang dilalaikan manusia, yaknilah bulan yang letaknya antara Rejab dan Ramadan. Sebelum ni kita ada baca doa ataupun imam baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi 2-3 hari ini kita dengar imam baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya dah selesai dah bulan Rajab. Kalau kita mula baca tu pun dia baca Rajab, barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi sebut bulan ini antara Rajab dan Ramadan, yaknilah bulan yang kita duk ada ni. Nabi peringatkan apa? Ramai manusia lalai. Kita nak peringatkan diri kita ni macam mana? Yaknilah kita melipat gandakan amalan kita. Dah lama dah tubuh badan kita ni tak biasa dengan puasa. Nanti akan datang tibanya Ramadan, maka tubuh badan kita juga akan turut berpuasa. Sebelah bulan tuan-tuan, jelek mata telan, jelek mata telan. Telan tu jelek mata lah. Apa saja lintah, sumbat masuk. Jadi bila sampai bulan Ramadan, jelek-jelek tak boleh nak telan. Jelek telan jugalah, waktu sahur tu telan juga. Tapi waktu lain tak boleh nak telan. Nak telan pula bila? Dekat maghrib, masuk maghrib telan lah pula. Jadi tubuh badan kita perlu kepada warming up. Okey, maka tuan-tuan, dalam bulan Syaban ini ambillah puasa-puasa sunat. Puasa sunat Isnin, Khamis, latih diri. Selain daripada ibadah kita yang mana kita buat preparation bagi membuat persiapan preparation kita nak sambut Ramadan, maka bagi tahu, bagi isyarat kat tubuh badan kita, okey, dah Ramadan hampir tiba. Puasalah sunat Isnin, puasalah sunat hari Khamis. Perbanyakkanlah sedekah, mulailah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Carilah Al-Quran di rumah kita. Mungkin kita tutup Ramadan tahun lepas, nak cari pula kurang-kurangnya tak ada terkejut. Pergi cari balik Al-Quran. Ni saya pesan ni bukan kat tuan-tuan, pesan kat saya lah ni. Pesan kat saya lah. Kat peringat kita. Sebab jangan ambil puasa betul-betul dekat dengan nak Ramadan. Kerana situ ada perbincangan para ulama berkaitan orang yang berpuasa selepas daripada nisfu Sya'ban. Apabila dah berlalunya separuh Sya'ban, time tu nak puasa, ada perbincangan para ulama. Ada yang dihukumkan tak bagi puasa, haram. Di antaranya imam kita Syafi'i menghukumkan dia tak boleh puasa, jangan puasa. Bila dah berlalunya separuh Sya'ban tu jangan puasa. Adalah hujah-hujahnya, di antaranya yaknilah time tu dah dekat dah dengan puasa yang wajib. Dibimbangi apabila kamu ambil yang sunat, bila mana sampai yang wajib terheleh. 20 yang sunat kononnya nak buat preparation, tapi bila mai yang betul-betul wajib kecundang. So ambil daripada awal, tak apa. Kalau kamu tak boleh ke apa, kita boleh prepare lagi. Nampak badan kita tak boleh. Hari Isnin mula puasa, lepas-lepas Som tu tengok boleh pergi ke apa.
Sampai kat 12.30 tak beraya. Buka macam mana? Kan nak jadi apa pun. Kali tak jadi ni. Try kami pula. Dalam kami nampak boleh pergi sampai kasak ni. Tapi asak 3 jam pun tak beraya ni. Nampak bini pun 3 dah. Contoh pula. Nampak kembang habis lah. Dah ada tu pun dah kembang dah. Dia kembang lagi lah. Jadi tak payah sikit lagi. Tak payah kau besar. Malah kita buat preparation. Itu di antara contoh lah. Apapun yang penting tuan-tuan, masing-masing diri masing-masing tahu lah. Masing-masing diri masing-masing tahu. Setiap amalan itu pun bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan sambung menerusi kitab kita, yang inilah kitab yang membicarakan tentang membicarakan kesempurnaan pada hukum imam dan makmum dan juga imam, yang inilah berkenaan tentang solat berjamaah. Al-qaulun tam fi ahkamil makmum wal imam, yang mana insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 29 masalah 48. Maksud ni kan 28 47 29 49 28 47. Kalau 29 48 sikit, ni 28 47. Okey, insya-Allah. Sebab bulan lepas tak main. Bulan lepas tak main sebab apa nama, hari ni hari Jumaat. Bulan lepas genaplah sebulan susun meja sebab nak periksa SPM. Abang Sopi bagi tahu, kata ustaz malam ni on macam biasa. Saya kata boleh off. Pasal apa? Susun meja SPM tuan-tuan kena berjarak. Bukan kata sembahyang berjarak. SPM budak periksa pun berjarak. Pakai mask, susun bilik ni. Kena ada dewan periksa nombor 1, kena ada dewan periksa standby pula. Kena susun Abang Sopi. Berlari orang kentut. Saya kata tak boleh jadi. Saya boleh main, tak ada masalah. Tapi tak pernah syok lah. Kan kita kalau dengan jalin, bila kita main bagi kuliah ni, dia mau biar kita main dalam keadaan kita dalam keadaan bersedia, dan keadaan yang apa, kita memang nak menyampaikan kuliah ni, kita sibuk tak tahulah bagi saya lah. Kalau saya kalau dengan urusan lain tiba-tiba malam tadi saya pergi bagi tahu, kita tak payah adalah rehat sebab ada kekangan yang lain, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi pada malam ni kita tengok masalah berkenaan tentang 47, yang inilah masalah imam atau seseorang. Satu, dia jadi imam. Yang kedua, dia munfarid. Dia ataupun dia seorang. Yang mana seorang itu dia sembahyang sendirilah, munfarid. Dia sembahyang seorang diri. Dia lone ranger. Seorang imam yang ada jemaah ataupun orang yang sembahyang seorang diri, yang mana dua keadaan tersebut berlaku syak pada mereka ini pada membaca Fatihah di dalam i'tidal. Maknanya waktu i'tidal dia main rasa syak, sama ada berlaku pada imam ataupun berlaku pada seorang diri. Baik, kita akan tengok. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain Allahumma amin. Jika syak imam atau orang yang sembahyang sendirian di dalam waktu i'tidal, ketika i'tidal pada bacaan Fatihahnya, maka ia tidak berdiri membacanya. Dia tak berdiri waktu baca Fatihah tu. Dalam keadaan syak itu, dia terus turun sujud, padahal ia mengetahui bahawa berdiri membaca Fatihah itu adalah wajib. Ni kena faham ni tuan-tuan. Sebelum kita tengok perbahasan ni, kena faham baca Fatihah ialah dalam keadaan yang berdiri.
Kalau kita makmum yang masbuk, jangan sambung Fatihah itu dalam rukuk. Nah, berhenti terus. Kita makmum yang main lambat, kita takbiratul ihram, elok imam pun rukuk, kita pun potong Fatihah terus rukuk, bukan potong sambung dan rukuk. Nah, potong dah ustaz, lepas tu sambung mana? Lepas tu rukuk, baca balik. Ada imam Allahu Akbar, kita tentu baca Maliki Yaumiddin. Potong. Turun. Orang dekat dia baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kita dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca tentu pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal. Member sebelah dia baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Yang belah ni dia iya. Dengar iya. Allah. Habis bayang dia. Habis bayang dia. Baik tuan-tuan, tumpang tanya lagi kita sambung. Satu lagi tuan-tuan, lah ni kita solat pakai mask. Kita memakai mask. Jangan bermain tuan-tuan. 10k maksimum dia. Scan lah mask sejahtera, masuk mana-mana pun ingat. Tak apalah, itu adalah kekangan untuk kita mencegah penularan wabak pandemik COVID-19. Cuma nak pesan sini ialah apa? Bila dah pakai mask tu, pakai bagi kemah-kemah, pakai bagi kemah elok semua, solatlah. Jangan duk kelebek-kelebek lagi dah mask tu. Terutama terutama ketika setiap perbuatan yang disertai padanya tumaninah. No? I'tidal, rukuk bersama tumaninah. Sujud, i'tidal pula bersama tumaninah. Sujud bersama tumaninah. Duduk antara dua sujud bersama dengan tumaninah. Tapi time tu bila dah berserta dengan tumaninah, janganlah kita time tu juga nak perbetul mas kita. Sami Allahu liman hamidah. Dah mas pun dah. Duduk tengah-tengah ni bayang kan. Elok naik-naik pada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Imam turun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ni time-time duk tengah kelebek tu lah dia turun. Mana tomak ni namanya? Tu jaga tuan-tuan. Pakai bagi kemah elok, apa semua, tutup hidung. Jangan debat lagu ni. Jangan debat lagu tu. Orang yang pakai mask macam ni, ibaratnya dia pakai spender tutup tak habis. Boleh faham tak maksud saya? Nampak padu. Siapa yang dia pakai kerak lagu ni, ibaratnya dia pakai spender tarik tak habis. Lagu tu lah umpamanya senang, boleh faham. Kita pakai hak dalam pun tutup semua kan. Mana ada pakai lagu tu? So ni pun sama juga. Pakai bagi habis. Pakai bagi habis. Okey. Jangan duk letak bawah dagu apa semua tu, jangan. Okey, bagi kena lah tuan-tuan. Bagi kena. Okey, peringat yang tu. Dah kita ada aksesori tambahan ni. Saya peringat bukan apa. Berlaku dalam jemaah. Berlaku dalam jemaah. Okey, waktu bukan saya jadi imam, bila kita pun jadi jemaah, kita perasanlah dengan beberapa jemaah yang dia tak tahu benda tu. Okey, dia tak tahu benda tu, patutnya berserta dengan tumaninah tu. Kena tumaninah ni maknanya apa? Kita rehat. Okey, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau kita nak perbeza juga tak apa. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak apa. Jangan duduk tak perbaik-perbaik tu lah duduk perempuan duduk perbaik tudung.
Tak mau tu. Okey, jaga. Jaga benda-benda macam ni. Kita nak ibadah kita tu yang sahih, yang sah. Okey. Baik. So di sini ni patutnya ialah baca Fatihah bukannya dalam keadaan nak turun pergi ke sujud. Okey. Demikian juga bagi orang yang solat atas kerusi. Okey, orang yang solat atas kerusi, seboleh-bolehnya pada bacaan Fatihah itu buatlah dalam keadaan yang berdiri. Okey, lakukanlah dalam keadaan berdiri. Tak boleh berdiri, duduk sah. Duduk sah, berdiri balik baca Fatihah. Bahkan ketika mana saya menghadiri satu daurah kitab berkenaan tentang tata cara orang solat duduk. Okey. Tata cara solat duduk yang dikendalikan oleh Fatwa Negeri Pulau Pinang, Jabatan Fatwa Negeri Pulau Pinang, bahkan meletakkan kalau kata perlunya tuan-tuan macam ni boleh. Waktu berdiri ni baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Duduk. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Rasa macam kuat balik. Maliki yaumiddin. Berdiri betul. Waktu kita keuzuran tu kita duduk betul-betul. Dia jangan waktu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tadi cungang-cunggik gitu, bawa dia pergi padang permainan. Tu tempat dia. Tapi ini khusus bagi orang yang ada keuzuran. Yang ada keuzuran, kita tak boleh kata kena berdiri tu. Tak boleh lah. Sebab dia solat atas kursi itu, dia ada keuzuran dia. So, bila ada kekuatan, diri betul-betul berdiri tu, bacalah Fatihah tu. Bila dah tak boleh nak pergi dah, okey, duduk bagi sempurna duduk, barulah baca balik, sambung balik pada ayat tu. Okey, macam tu kaedah dia. Tapi kalau kata tu dalam bab solat kita sebagai makmum lah. Tapi kalau kita dalam solat yang sendirian, seboleh-bolehnya kita, sebab pembacaan Fatihah itu atas kita, so kita seboleh-bolehnya cubalah membacakan Fatihah itu dalam keadaan kita berdiri. Seboleh-bolehnya macam tu. Okey. Jadi balik pada masalah ini, bahkan ia terus turun sujud padahal dia mengetahui bahawa berdiri membaca Fatihah itu adalah wajib. Kemudian ia, yaknilah imam ataupun orang yang sembahyang seorang diri tadi, teringat sebelum hampirnya kepada sujud bahawa dia telah pun membaca Fatihah. Okey. Waktu doa tidak baca dah gitu, baca tahu, tapi elok dekat nak sampai sujud memang baca. Betulah kan kurangnya. So persoalan timbul, adakah dikira turunnya kepada sujud serta syaknya itu adalah memadai daripada turun sujud sembahyangnya dan tidak qasad dengannya akan yang lainnya? Patutnya waktu nak turun sujud tu memang hanya niat untuk turun sujud, bukannya dengan apa-apa gangguan yang lain. Atau wajibkah atasnya beriktidal dan turun semula untuk sujud? Itu persoalannya. Adakah pada memadai dia turun dalam keadaan macam tu, dalam keadaan syak, ataupun dia kena stay dalam keadaan iktidal itu? Okey. Daripada dia turun sujud. Jadi buat menjawabnya, maka jawapannya ialah perbuatan yang dilakukan dalam syak tersebut adalah haram. Perbuatan itu adalah haram hukumnya kerana melakukannya dalam keadaan yang ada syak. Ada syak. Dan perbuatan yang haram itu jauh ia daripada dikira dengannya daripada wajib kembali kepada iktidal kerana dengan sebab sujud daripadanya.
Dan jika ia teringat akan bacaan Fatihah itu selepas daripada hampir kepada sujud. Tadi dia kata dia turun dekat nak sampai sujud kan. Dia kata turun dekat nak sampai sujud. Dia kata baca dah. Dia ingat macam tu. Dia kata jika dia teringat baca Fatihah itu selepas dekat hampir kepada sujud, nescaya batallah sembahyangnya. Murak ni tuan no. Tak sembahyang seorang tak kalut. Sembahyang seorang macam mana tak apa. Antara dua kategori ni, satu imam, yang kedua seorang sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri kok mana tak apa, baca dah tu. Jadi rosak bidahan, cancel lah. Buat lain lah, disqualify yang ni. Tak apa, seorang-seorang. Tapi imam macam mana? Imam macam mana dia nak buat? Tengah-tengah duduk tengah. Sami Allahu liman hamidah. Oh mana? Aku baca Fatihah dia tahu. Dia imam ni, imam. Aku baca Fatihah dia tahu. Baca tak baca tu. Allah. Jangan dua baca ke tak baca tu. Tapi mulut Allah. Lepas dekat sujud. Elok dekat sujud. Aku baca dah pasal. Apa dia kata? Batal sembahyang tu. Batal sembahyang tu. Benda ni berlaku tak tuan-tuan? Benda ni berlaku tak? Berlaku tak tuan-tuan? Tak tahu sebab benda tu berlaku kata imam. Kalau tuan-tuan kata berlaku, tuan-tuan itu imam. Apa yang kata berlaku? Boleh biasa di imam, mampu ulu. Boleh jadi berlaku, kita tak tahu. Tapi terkadang tuan-tuan, imam ni kok mana pun terui lah. Bahkan tuan-tuan, ni saya cerita ke tuan-tuan lah. Bahkan ada di antara imam yang saya pun dapat perkabaran ni daripada sahabat jugalah. Dia kata ni sembang lepas kuliah. Sembang lepas kuliah ni 1001 cerita boleh ada. Dia kata dah satu masjid tu imam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tuan-tuan, bukan sembahyang fardu biasa ni, sembahyang Jumaat. Penghulu bagi 9 hari ni. Lohong pun tinggal 2 rakaat lah. Jadi tuan-tuan, sembahyang siap baca khutbah lagi. Ittaqullah. Oh, habis. Rukun khutbah clear. Khutbah kira kalau kata kubah masjid ni lepas tu kena pergi paku lah kira. Longgak kubah masjid. Paku di mimbar surat kira. Cabut habis. Okey tuan. Elok dah habis di imam apa semua tuan-tuan. Balik rumah. Bini dia tanya dia, abang pergi Jumaat tadi mandi tak? Awak tak mandi pula ke Jumaat. Mandi sunat ke Jumaat. Tak sunat Jumaat tak apa lah bang. Ada satu lagi bang, malam bagus ingat semalam ni. Macam mana? Oh dia ingat tu. Dia tuan, ittaqullah tadi ni cabut habis dah. Jadi imam sembahyang Jumaat baca khutbah jadi khatib lagi tuan. Balik-balik mem tanya ayat tu. Oh sungguh sembahyang mandi ni cuma niat sunat Jumaat dia. Mandi sunat hari Jumaat. Bukan aku mandi yang satu lagi tu. Macam mana tuan? Mau tak mau Jumaat yang akan datang buat pengumuman. Tak apalah kiranya dia apa nama tanggung jawab tu. Cuma tuan-tuan jangan tanya saya. Dia abang dah kata dia tak mandi wajib. Dia tak abang tuan-tuan. Dia abang kata tuan-tuan siapa yang solat Jumaat di masjid ni pada minggu lepas tolong ganti dengan qadha zuhur sebab ada kemazuran pada imam yang mengimamkan kita pada hari itu. Gini-gini pasal apa? Dia tak baca Fatihah ke apa? Benda dia betul. Ni sembang kita tuan-tuan dengan orang lain tau. Sembang sini ni. Rakam ni pun kau boleh delete dulu lah.
So nak abang kata tuan-tuan, benda ni boleh berlaku tak siapa-siapa tu, bab kelupaan. So dalam bab solat ni, imam yang benar-benar bertanggungjawab, maka dia akan tanggung risiko apa-apa yang berlaku. Sebab itulah di belakang tu satu kepercayaan penuh kepada orang yang berada di belakang imam. Okey, mesti kata dia turun, dia main shot dan keadaan tidak tu, dia kata baca tak baca, mesti baca. Kenapa? Kalau tak baca, mesti orang belakang tegur dah benda ni. Benda tu mesti dah orang belakang tegur dah. So imam tu, namun sekiranya berlaku, maknanya dalam keadaan i'tidal tu, maka dia teruskan baca Fatihah. Baca Fatihah waktu tu dan rukuk lagi sekali. Memang akan jadi pelik sikit lah, tetapi nak jaminkan sembahyang itu jadi. Okey. Baik. Dan diumpamakan di sini apa? Dia datangkan satu contoh. Dia kata dalam hal macam ni, seperti mana jika ia bangun dengan sengaja dan bangun ni daripada tahiyat awal. Okey, tahiyat awal tu, seperti mana jika ia bangun dengan sengaja pada tahiyat awal sampai ia hampir kepada qiyam, kemudian kembali ia kepada tahiyat awal, nescaya batallah sembahyangnya. Itu perumpamaan dia bagi. Kita ada tahiyat awal, solat maghrib, zuhur, asar dan isya. 4 waktu tu dia ada tahiyat awal. Sembahyang subuh tak ada tahiyat awal, dia tahiyat akhir terus. Tapi pada tahiyat awal tu telajak naik. Tak kira lah yang jadi imam ke ataupun yang jadi makmum ke, dalam keadaan macam tu telajak naik, jangan turun dah. Imam pun kalau telajak naik, dengar makmum sebut subhanallah, dia pun turun balik atas sembahyang. Makmum pun kalau kata imam duduk tahiyat awal, tiba-tiba dia telajak naik, member sebelah kata weh lejak, yang tegur tu batal, yang lajak tu dia steady ya. Okey, elok imam pun naik depan semua, dia babak dia. Tengok aku dapat balik, batal dia balik. Okey. Dia tunggu lah. Dia terajak naik dah. Okey, dia tunggu dia turun balik. Sekali imam habis baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam tu dia akan naik lah untuk rakaat yang ketiga. Time tu dia sama balik dengan imam. Maka teruslah sembahyang macam biasa. Okey. Bayang rakaat ketiga, kalau kita maghrib, maka sampai di tahiyat akhir. Kalau kita sembahyang yang 4 rakaat, okey, teruskan macam biasa. Time tu bila imam di tahiyat akhir, dia akan main soalan. Ustaz, dia terjawab tadi, soalan dia apa? Sujud sahwi. Dia nak kena buat tak sujud sahwi? Kan? Bila berlaku macam tu, imam nak kena buat tak sujud sahwi? Agak tuan-tuan lah, imam nak kena buat sujud sahwi tak? Imam tak kena buat, dia kata salah apa? Hak lajak naik, hak break tak makan tadi, kata imam break apa tu kan? Break dia elok asal tahiyat dari handbrake, illallah handbrake naik elok, hak break tak makan makmum tadi. So dalam tahiyat akhir, okey, makmum boleh buat untuk sujud sahwi pada diri dia, bab berlaku pada diri dia kelupaan itu. Okey, 48. Oh, yang ni panjang sikit kan. 48 ni dia panjang sikit. Makmum tak dapat sujud atas bumi. Tu dia ayat tuan, ayat bumi tu tunjuk tak Pluto. Makmum tak dapat sujud atas bumi. Di bahasa orang dulu tu fil ard, diterjemahkan ard tu bumi lah, tapi sepatutnya diterjemah sebagai tak sujud atas lantai. Kira tanah ke lantai ke ni semua dia. Makmum tak dapat sujud pada lantai bersama dengan imam kerana kesesakan manusia pada sembahyang Jumaat. Benda ni tambah sembahyang jarak pula lagi very impossible lah.
Bayang lah ni penjara kepak takbir untuk ihram ni dia Allah tak belagak orang tengok tepi ke kanan. Tuan-tuan tunggulah lepas ni. Kita main waktu musim Covid, tak boleh pergi masjid pun semua. Ayuh, masjid tutup nak pergi semayang ni. Masjid pun buka tak pergi pun. Bila dah boleh pergi semayang penjara, ingat pula penjara semayang ni apa ni? Kami bukan orang jara. Orang jara tak apa lah semayang penjara. Dia pergi tunjuk geng jara pula tak pasal-pasal apa tu. Apa hai kami pula. Mau penjara, tak mau pergi kami tak pergi juga. Masjid buka sebab jaga pun tak kena. So kita dah hari ni dah hadir dah ikhtiar kita, yakni dah vaksin. Main vaksin bunyi pula ni apa nama ada vaksin main daripada China lah mana pun kau buat daripada khinzir ke, buat daripada janin apa semua macam-macam dia punya andaian dia tu. Akhirnya diperjelaskan, kita dah pilih dah vaksin yang kita ambil, yang kita beli ni, orang ke Malaysia ni tak ada langsung campuran daripada khinzir. Tak apa syok. Tak ada langsung campuran daripada babi. Tai babi pun tak ada lah tu. Apa saja unsur-unsur babi tak ada langsung. Apa saja unsur-unsur daripada janin ke baby ke apa tak ada langsung. Dah pun diberi huraian oleh orang yang pakar dalam bidang dia. Mesyuarat di kalangan para alim ulama kita pun yang dah bersidang bulan Disember tahun 2020. Hari ini tunjuk khutbah pasal vaksin. Sini pun sama kan. Tu arahan tu. Arahan daripada Jabatan Agama Pulau Pinang minta dibacakan khutbah 19 hari bulan berkenaan tentang vaksin. Okey, tajuk dia vaksin. Penyakit jangan dibiar. Macam mana tadi punya ayat dia tu? Bukan betul lah. Vaksin sebagai ikhtiar, begitu lebih kurang. So jadi tuan-tuan, kalau kata belum lagi yang mendaftarkan diri, tidak ada apa-apa dah halangan. Ikhtiar kita, apa juga penyakit kena ada ikhtiar. Daftarlah diri kita. Tuan-tuan katanya dia apa kempen dia daftar dah. Daftar tuan-tuan, cek. Kami ni orang depan di antara frontliner juga kena daftar. Daftar kita pun, okey, ikhtiar. Kita demam pun kita pergi cari Panadol. Dalam ni siapa yang pernah pergi buat umrah, siapa yang biasa pergi buat haji, dia faham. Waktu kita nak pergi buat umrah, kita pun kena injek juga. Time tu tak siapa pun dah riuh kata kena pergi umrah vaksin, tak riuh pun pasal tak nama vaksin. Ni sebab nama vaksin. Tanya halal haram apa semua. Tak ada isap ubat, tak tanya pun halal haram. Tak ada cari ubat kuat, tak tanya pun halal haram. Kena bila dah diwar-warkan kena ambil yang ni, soal pula halal haram seumpamanya. Pihak yang berkenaan dah pun bagi tahu hukumnya harus boleh, tidak ada apa-apa campuran. Bahkan wajib bagi mereka yang ditentukan oleh pihak kerajaan ni untuk ambil vaksin, maka ambillah. Ambillah. Jangan kita ada apa-apa lagi keraguan, tuan-tuan. Okey. Baik macam tu. Okey. So dalam hal ini makmum itu dia tak dapat sujud atas bumi dengan sebab manusia yang ramai pada waktu solat Jumaat. Dia benda ni berlaku kalau tuan-tuan nak bagi contoh. Masjid kita contoh pun payah sikit lah. Dalam di kawasan Masjidil Haram yang duduk belah luar boleh jadi ada. Kalau kata dalam di Masjid Nabawi, mereka yang duduk dalam kawasan Raudhah boleh jadi ada. Situasi yang macam ni yang terlalu ramai, kira waktu solat dalam Raudhah hari Jumaat, bukan boleh duduk ni, baru duduk tu. Panggil buh orang satu lagi, belakang kita ni buh orang seorang tu lagi. Dada yang menghadap kiblat duduk tu. Angkat takbir pun semua jadi terkendul begitu. Semua begitu. Ni satu, kalau ibaratnya kalau kata kita ni dua soft ni. Tapi kalau kata dalam Raudhah boleh jadi 3 atau 4.
Empat soft tadi. Tuan boleh bayang. Sini dua, tapi tengah-tengah ni ada lagi satu lagi soft. Time tu tuan-tuan boleh fikir nak sujud macam mana. Rokok gagah lagi lah, rokok boleh tak Allah masuk celah-celah tu. Time sujud nak macam mana, nak pergi ronak apa kainnya, dia tendang kita kena di pintu rokok kan. So benda-benda macam tu di sana kemungkinan berlaku. Nak mana tu sampai tak boleh nak sujud sebab dekat. Itu keadaan ada. Okey. Jadi apakah perbahasannya? InsyaAllah di bulan akan datang. Bulan akan datang. Okey. Kita masih lagi berada dalam tempoh PKPB ni. Kita patuhlah SOP. Kalau tuan-tuan pekat nak bayar 10k tak apa. Nah, kita patuh SOP mengaji, kita mengaji juga bagi faham bab perkara ini insya-Allah. Selain daripada kita hadir dalam majlis ilmu, di corong-corong TV ada, di corong-corong radio ada, di TV pun ada, kita tamu mengajilah insya-Allah. Baik tuan-tuan, cukup dekat ini saja. Tapi sebelum saya mengakhiri kuliah kita pada malam ni, untuk pengajian kita berhenti dekat masalah yang ke-48. Apa yang saya nak bagi tahu kat tuan-tuan ialah saya dengan sahabat yang ialah Al-Fadhil Ustaz Abdullah Din bagi tahulah untuk mana-mana masjid ataupun mana-mana surau yang nak jadikan satu amalan setiap kali selepas solat fardhu isya terus baca surah Al-Mulk. Terus baca surah Al-Mulk. Maknanya imam bila mana ada habis baca doa, kemudian pusing ke belakang, maka waktu tu di kalangan jemaah dah pun masing-masing dah pegang dah surah Al-Mulk ini. Muslimin pun sama, muslimat pun sama. Jadi dia kata kita tolonglah pilihlah mana-mana masjid yang yang dirasakan boleh jadikan sebagai amalan tiap malam. Seperti kita tahu, surah Al-Mulk ini merupakan satu perisai kita dalam waktu kita lepas duduk dalam. Lah ni doktor ni bila-bila duduk dalam tu kanjuh mana pun. Kerana apa? Inilah surah yang akan menjadi pendinding kita. Bahkan sahabat Nabi SAW pernah satu ketika dia dalam musafir, kemudian di tengah malam dia pun berehat, dia dirikan satu kemah. Bila tengah malam dia dengar orang mengaji, dan orang mengaji tu ialah membaca surah Al-Mulk. Kan tak apalah, dah musafir seorang-seorang, lepas tu dengar orang baca surah Al-Mulk, tak apalah baca Quran. Tapi musafir seorang-seorang tengah malam tidur dia ni itu lari tuan-tuan, lari. Kan kata tuan-tuan lari, aku pun lari kan. Dia buat betul kan. So dia dengar baca surah Al-Mulk, tak apa, dia pun terus tidur betul. Dan bila siang esoknya, bila dah cerah, apabila dia keluar dari kemah, rupa-rupanya kawasan kemah dia dirikan tu yang adalah kawasan perkuburan. Tuan-tuan jangan sangka kawasan perkuburan di tanah Arab macam dengan kita ni. Takkan dia tak perasan batu nisan berceragah, siap tulis nama lagi kan. Kita kebuang di Malaysia kita alhamdulillah lah elok, batu nisan pun macam-macam. Tapi kalau tuan-tuan tengok di negara Arab, maksudnya macam mana di Mekah, macam mana di perkuburan Baqi', hanyalah letak titik batu tanda macam tu saja, mana nak tahu. So bila dah berlaku macam tu, dia pun tak apalah, dia waktu kubur, packing barang balik. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, diceritakan apa yang berlaku. Maka jawab Rasulullah, itulah kelebihan bagi orang yang beramal dengan surah Al-Mulk. Dia akan jadi perisai kepada orang yang membacanya ketika mana waktu dia hidup. Jadi tuan-tuan, saya tinggal kat tuan-tuan ini sebanyak 30 keping. Tinggal untuk masjid Ceruk Tokun bawah. Bukan tuan-tuan saya kata dapat beri rumah. Dapat ni dia. Dok tinggal tuan-tuan. Malam esok siapa-siapa yang jadi imam, tolong bagi tahu kita nak amalkan surah
Al-Mulk ni. Okey, kalau nak ikut waktu yang paling afdal bacanya bila? Dekat-dekat kita nak tidur tu. Waktu kita duduk atas katil apa semua dah tu, time tu dah baca surah Al-Mulk tu lah yang eloknya. Elok dah habis surah Al-Mulk tu, kita pun baringlah. Tapi itulah kita tahu waktu tu. Tapi berapa orang saja yang buat. Tuan-tuan mungkin buatlah, saya tak ready tu. Kalau kata saya buat betul tuan, cadangnya nak baca, tak tahu macam ngantuk tidur betul lah. Saya ni memang teruk sikit banding dengan tuan-tuan. Jadi untuk kita sama-sama mengambil fadilat daripada surah Al-Mulk. Di antara masjid yang jadikan amalan surah Al-Mulk ni, macam masjid saya pergi masjid Tasik Junjung. Memang mereka setiap kali bila saya ke sana, balik tu saya tak baca dah Al-Mulk. Saya pergi masjid Mak Desa, saya tak baca dah surah Al-Mulk. Saya pergi masjid Desa ni Sepapat, tak baca dah surah Al-Mulk. Kalau kata masjid-masjid tak baca, kebanyakannya saya ambil peluang baca larita. Baca larita tu nak sampai rumah, baca habis. Okey. Jadi saya nak tinggal kat tuan-tuan yang ni, dan lagi lepas solat Isyak, lepas baca doa, kita terus perang terus hari. Okey. Dan malam esok pun tolonglah baca ayat ni, sebab tuan-tuan, benda ini adalah diwakafkan. Masjid tak selalu bayar sekupang apa pun untuk yang ni. Orang yang wakafkan ni minta bagi masjid-masjid tersurau amalkan. Saya akan tanyalah, saya akan follow up Sofi depan ni. Masjid tu pun dia baca. Baca pula tak main, lepas tak main tak baca lah. Saya main pula, saya ambil balik. Amal lah tuan-tuan, benda ni buat untuk kita. Siapa yang dah boleh hafal, alhamdulillah. Nak baca di rumah lagi sekali pun terpulang. Tapi at least bila kita jadikan pembacaan secara berjemaah, okey, kita baca secara berjemaah ni tuan-tuan, 30 ayat tak terasa pun. Baca seorang-seorang 15 ayat tu pun peluh. 15 ayat peluh ketiak belah kanan, lagi 15 ayat tak ada sampai lagi peluh ketiak belah kiri, pergi ayat tu lah. No? InsyaAllah ta'ala. Baik, stop dekat ni saja. InsyaAllah lagi kita akan membaca surah Al-Mulk. 15 keping boleh pas kat muslimat lah, InsyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, dan lemah itu dari kelemahan dan kedaifan dari saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak dari bahasa-bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah akan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa para guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, baik masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, agar Engkau kurniakanlah kerahmatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau jadikanlah dari kalangan pasangan kami pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dari kalangan anak-anak dan generasi kami anak-anak generasi yang soleh, anak-anak generasi yang solehah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui akan apa yang terkandung dalam hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai hajat, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau makbulkanlah hajatnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai masalah, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau bantulah dia menyelesaikan masalahnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai penyakit, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau sembuhkanlah penyakitnya. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samii'un 'alim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.